Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam Majalah Budaya bersama saya Nur Amali Syahirah binti Idris. Kepelbagaian agama. Agama boleh dilihat dari dua sudut, iaitu sudut substantif dan juga sudut fungsional. Bagi sudut substantif, agama dilihat dari segi bentuknya dan amalan agama tersebut. Manakala dari sudut fungsional, agama dilihat dari segi fungsi dan tujuan kewujudan agama tersebut. Di Malaysia, terdapat 4 agama utama, iaitu agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan agama Hindu. Bagi agama Islam, ianya dikatakan merupakan agama yang selamat, sejahtera, aman dan damai. Bagi agama Kristian pula, ianya dibawa oleh Yesus Kristus. Manakala bagi agama Buddha, ia merupakan agama yang bebas dari kejahilan. Dan yang terakhir, agama Hindu juga dikenali sebagai agama Sanatana Dharma yang membawa maksud agama abadi. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan setugas untuk membincangkan tentang latar belakang 4 agama utama ini secara terperinci. Baiklah, terima kasih saudari Amalin. Kembali bersama saya Syahidatul Farhana, wartawan anda dari Majalah Budaya. Baiklah, seperti yang telah diterangkan oleh rakan sekerja saya, terdapat 4 agama utama di Malaysia. Bagi latar belakang agama pertama, iaitu agama Islam, ianya telah bertapak di Malaysia sejak 600 tahun dahulu. Pada tahun 1309, terdapat bukti kedatangan Islam di Terengganu melalui penemuan batu bersurat Islam. Islam ialah agama Samawi yang terkandung dalam Al-Quran, yang dianggap oleh penganutnya sebagai kalam Allah. Seterusnya, agama Buddha adalah agama kedua terbesar di Malaysia. Majoriti penganut agama Buddha di Malaysia adalah etnik Cina yang mengamalkan mazhab Buddha Mahayana. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama dan penganutnya percaya bahawa Buddha tidak berbicara tentang Tuhan kerana mereka sendiri adalah Tuhan. Antara ajaran Maula Buddha yang terpenting adalah menghormati kehidupan sama ada manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Berikutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar masyarakat India di negara ini, malah ia adalah satu identiti etnik orang India, walaupun sebilangan daripada mereka mengamalkan agama selain Hindu. Kitab Veda adalah kitab yang terbesar dalam agama Hindu, bahkan dianggap sebagai ensiklopedia agama tersebut. Akhir sekali adalah agama Kristian. Terdapat 2 jenis mazhab agama Kristian secara umumnya di Malaysia, iaitu Katolik dan Protestan. Kitab suci Kristian ialah Bible ataupun Alkitab. 2 amalan penting dalam agama Kristian ialah pembaptisan dan Eucharis, yang kedua-duanya berlangsung di dalam gereja. Pembaptisan adalah upacara untuk meraihkan kemasukan seseorang dalam Kristian, manakala Eucharis ialah majlis makan roti dan minum anggur sebagai tanda perpaduan antara penganut Kristian dan Yesus. Sekian dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas Siti Nur Zahirah. Terima kasih kepada rakan setugas Farhana. Berikut merupakan statistik agama di Malaysia bagi tahun 2022 berdasarkan jumlah populasi seramai 33.6 juta rakyat Malaysia. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti oleh masyarakat di Malaysia, iaitu sebanyak 63.7%, diikuti dengan penganut agama Buddha sebanyak 17.7%. Manakala Kristian sebanyak 9.4% dan penganut agama Hindu sebanyak 6%. Selebihnya adalah bagi agama rakyat, iaitu termasuk agama rakyat Cina dan agama Sikh adalah sebanyak 2.3%. Akhir sekali adalah masyarakat Malaysia yang tidak mempunyai agama adalah sebanyak 0.9%. Hai, saya Izzati Azhar. Saya akan mengupas tentang cabaran isu keagamaan. Terdapat beberapa isu keagamaan. Yang pertama adalah isu pelaksanaan hudud. Yang kedua, isu penggunaan kalimah Allah. Baiklah, isu pelaksanaan hudud ini telah mendapat tentangan yang hebat daripada golongan yang bukan beragama Islam. Hal ini kerana mereka tidak bersetuju untuk pelaksanaan hudud ini dilakukan di Malaysia. Terdapat juga golongan daripada agama Islam itu sendiri yang tidak bersetuju hal ini kerana mereka mengatakan isu pelaksanaan hudud ini tidak sesuai dilaksanakan di Malaysia. Yang terakhir ialah isu penggunaan kalimah Allah.
isu ini pernah terjadi sebelum ini apabila golongan beragama Kristian ingin menggunakan kalimah Allah dalam penulisan Bible mereka dan juga dalam gereja mereka. Ianya telah mendapat tentangan yang hebat daripada golongan kaum beragama Islam kerana mereka mengatakan kalimah Allah ini hanya boleh digunakan oleh orang yang beragama Islam sahaja. Sememangnya konflik agama boleh diatasi dengan pelbagai kaedah, namun yang akan menentukan sama ada ianya berjaya atau tidak ialah individu dan masyarakat beragama itu sendiri. Demikian itu, peranan perlu dimainkan oleh beberapa pihak, terutamanya pihak sekolah di mana perlu memberi penekanan kepada kepentingan amalan-amalan muhibah, memahami sensitiviti serta melakukan pemeliharaan adab antara penganut agama di sekolah. Seterusnya, pihak kerajaan juga berperanan dalam memberi pendedahan tentang ilmu memahami agama-agama yang perlu diintegrasikan dalam kursus-kursus latihan perkhidmatan bagi sektor awam dan swasta. Selain itu, pihak masyarakat hendaklah bergabung tenaga untuk mempromosikan pemupukan hubungan muhibah dalam kalangan penganut pelbagai agama. Untuk laporan lanjut, Saunah binti Jalisan, wakil Majalah Budaya untuk membuat liputan terhadap penyelesaian berkaitan keharmonian pelbagai masyarakat, pelbagai agama. Silakan Saunah. Pada pendapat saudari Syafira, apakah penyelesaian terbaik berkaitan keharmonian kepelbagaian agama di Malaysia pada masa akan datang? Pada pendapat saya, penyelesaian yang terbaik ialah dengan kita mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian kita. Contoh nilai murni yang penting ialah bertolak ansur dan saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Okay, first of all, yang pertama tu keharmonian masyarakat tu mesti start daripada rumah. Okay, first of all, neighbor tu mereka kena expose, especially parents, mereka kena exposekan culture tu apa, how to respect other culture. So parents ada mainkan peranan lah macam mana nak respect different cultures dekat rumah. Kalau dekat sekolah, cikgu-cikgu pula ambil peranan. Mungkin mereka boleh buat satu aktiviti lah, contohnya untuk busana tradisional, apa-apa nyanyian yang cultural sikit, mereka boleh buat aktiviti macam tu untuk mengeksposkan different cultures. Sebab bila ada different cultures tu memang ramai-ramai macam tak nak adjust. So bila ada exposure macam tu, mereka akan macam ni, mereka boleh rasa. So menurut saya untuk pelbagai agama ini tersebut, mungkin kita boleh buat campaign. Itu merupakan salah satu cara yang paling selalu buat. Tapi mungkin tidak besar. Tapi kita boleh, sebab kita kan sekarang, so mungkin kita boleh sebar melalui media sosial. Lepas tu mungkin kita buat poster, lepas tu video, lepas tu apa dekat macam surat khabar, lepas tu Facebook semua tu, supaya orang tahu apa itu perpaduan nasional semua tu, supaya kita dapat mengedepankan. Lepas tu sebab kita ni yang Malaysia, so kita terdiri daripada banyak kaum, so kita mesti mengibarkan nilai ini supaya kita dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Amalan masyarakat itu sendiri merupakan salah satu langkah untuk mengekalkan keamanan berbagai agama dalam negara Malaysia. Keamanan ini boleh dikekalkan dengan penglibatan berbagai kaum dalam satu aktiviti yang dijalankan dalam negara tersebut. Sebagai contoh, pengamalan tradisi sukan tahunan yang dengan penglibatan semua berbagai kaum disertai dengan sikap terpuji dan amalan tradisi dapat mengeratkan lagi hubungan bersama sesama dengan kaum. Sebagai penutup bicara pada hari ini, kita yang merupakan masyarakat bertamadun, kita tidak sewajarnya membiarkan konflik di antara agama timbul atau berulang kerana akan memberi kesan kepada masyarakat beragama dan generasi akan datang. Sekian berita terkini, saya Ahmad Faris Akil, sehingga berjumpa lagi.